kita pasti kehadiran kita pada hari ini adalah untuk menguatkan semangat dan tekad kita bersama-sama untuk memastikan bukan hanya kemenangan yang akan dicapai dalam pilihan raya pada 12 hari bulan Mac nanti, tetapi meneruskan usaha dan perjuangan kita mengangkat martabat dan harakat rakyat serta memperjuangkan reformasi dalam negara kita dan negeri yang kita cintai ini. Sudah pasti hari ini adalah bulan Februari tahun 2022. Kita masih ingat beberapa tahun yang lepas, detik-detik ini sebenarnya kita berdepan dengan cabaran yang besar selepas rompakan dan juga pencurian terhadap kerajaan yang ditubuhkan oleh saudara rakyat pada tahun 2018. Beberapa hari lagi sebenarnya kita akan sambut ulang tahun peringatan yang menakutkan dan menyakitkan yang kita panggil sebagai Sheraton Move. Itulah nadi dan titik penting kepada ketidakstabilan dan kehancuran dalam negara kita. Sebab itu pada hari ini saudara, kekacauan, kerancuan, putar balik dan ketidaktentuan politik ini adalah kerana disebabkan ada kegilaan kuasa untuk merampas kuasa, dan akhirnya mereka yang merampas itu bergaduh dan tidak sehaluan serta berpecah antara satu sama lain. Inilah masanya untuk keadilan bangkit. Inilah masanya untuk PH bangkit. Inilah masanya untuk kita sama-sama bangkit. Bagaimana nyanyian Tuan Syed Ibrahim sebentar tadi, untuk kita kembali kepada rakyat, yakinkan rakyat bahawa keadilan dan reformasi betul-betul dan boleh kita lakukan. Kita bukan bagi alasan kosong, kita bukan bagi harapan kosong. Kita ada sahabat kita di Negeri Sembilan, saya juga di Negeri Selangor, yang kita takbir selama 3 penggal. Ada contoh-contoh. Nak ambil contoh ketika kita tangani banjir, Perdana Menteri BN ambil sikap tuding jari kepada kita, tuding jari pada orang lain, tak nak akui kesilapan sendiri. Ini adalah sikap dan perangai BN yang tak berubah, baik jadi pembangkang sampailah mereka jadi kerajaan melalui pintu belakang. Kita ada Negeri Sembilan yang takbir dan urus dengan baik. Tadi saudara dan tuan-tuan sekalian, kita dengar yang Muhammad Saudara Syed sebut bahawa tentang kenaikan harga barang. BN, Kerajaan Persekutuan, apa yang dia buat? Dia buat komiti dulu. Dia tak laksanakan penyelesaian di peringkat akar umbi. Dia tidak selesaikan terus apa yang berlaku, sedangkan sistemnya ada, kaedahnya ada, bukan baru. Tapi kita di Negeri Selangor sebagai contoh, kita tunjukkan bagaimana kita tangani harga ayam. Sewaktu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna di bawah Menterinya Keadilan, kita pastikan harga ayam sentiasa stabil ketika musim perayaan dan tidak musim perayaan. Itu contoh macam mana kita jaga dan kita kawal. Ketika kita jaga Negeri Selangor, harga ayam dah sampai RM15, RM12, RM13. Kerajaan Negeri Selangor berikan subsidi belanja 2.5 juta untuk pastikan harga ayam paling murah di Malaysia setakat di Negeri Selangor RM8. Ketika negeri-negeri lain tak ada telur, telur habis, bekalan telur, alah susah kan. Ketika habis bekalan telur, apa yang kita buat? Negeri Selangor bukan buat komiti bincang mahal-mahal, ada kuih, ada air mahal-mahal. Kita selesaikan dengan bagi subsidi, pastikan pengeluar telur ayam dapat memberikan telur. Kalau telur dijual dengan harga sampai RM14, RM17, kita pastikan sebahagian daripada lokasi yang kita tetapkan, harga telur di Negeri Selangor RM11.47, jauh lebih murah daripada harga pasaran disebabkan oleh tekanan dan sebagainya. Saudara dan tuan-tuan sekalian, tapi kadang-kadang dia terlebih promo. Antara promonya, negeri lain tak ada telur, Negeri Selangor ada telur.
Saudara dan tuan-tuan sekalian, saya tak nak cakap panjang dan tak nak ulah panjang. Yang pentingnya kita turun ke bawah. Kerana beda election kali ini berbanding pilihan raya 2018, kita bertentang dengan pelbagai penjuru yang kadang-kadang mengkonfuskan dan mencerabutkan. Ada satu pihak namanya Perikatan Nasional. Waktu ini mereka nak jadi jagoh menentang kleptokrat. Mereka menjadi jagoh tentang perasuah. Hari ini mereka tentang perasuah, mereka konon nak lawan kleptokrat. Besok balik Kuala Lumpur, mereka bersama kleptokrat tubuh kerajaan yang gagal 2.0. Barisan Nasional kata dia nak tubuhkan adil, dia nak tubuhkan sebuah kerajaan yang stabil dan makmur. Tuan-tuan dan puan-puan, negeri Johor berlaku pilihan raya dan ketidakstabilan politik kerana UMNO Johor sendiri yang demand adakan pilihan raya dan timbulkan pilihan raya tak perlu untuk selamatkan nyawa dan hayat politik mereka. Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, kita tahu hal ini. Cuma kita kena sampaikan kepada rakyat. Kita kena beritahu kepada rakyat. Kita kena jelaskan kepada rakyat bahawa perjuangan reformasi dan perubahan ini masih relevan dan perlu kita teruskan. Reformasi tidak mati kerana pengkhianatan. Reformasi tidak mati kerana kita jatuh daripada kerajaan pusat. Tapi saya yakin dengan kerja sesedara, dengan semangat saudara, dengan muafakat kita bersama, kita akan angkat balik reformasi dan perubahan bermula di negeri Johor dan menjadi lambang kebangkitan kita untuk kita rampas Putrajaya dalam pilihan raya yang akan datang. Tentang strategi dan hal-hal yang berkaitan dengan strategi serta pendekatan, insya-Allah kita berikan ruang kepada Presiden dan kepimpinan untuk tentukan. Kerana pada ketika ini mungkin keadaan agak kucak-kacir dan agak mencair. Pada waktu ini kita kena ambil langkah-langkah strategik. Kita kena ambil pendekatan yang membawa kemenangan. Dan kita kena bekerja untuk kemenangan. Dan kita kena pastikan Johor menang di bawah keadilan. Dan kita angkat kerajaan reform yang bawa perubahan kepada rakyat dan masyarakat secara keseluruhan. Cukup sampai situ. InsyaAllah yang pentingnya nanti kita nak sampaikan kepada rakyat. Dan saya bagi jaminan untuk negeri Selangor akan turun memastikan kita akan bekerja di kesemua 20 Dewan Undangan Negeri yang akan ditandingi oleh keadilan, membantu bersama negeri-negeri lain bagi kita capai kemenangan. Dan yang pentingnya lakukan perubahan dan reformasi sebagaimana yang kita hajati daripada tertubuhnya gerakan reformasi dan juga Parti Keadilan Rakyat ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.